Assalamualaikum dan selamat petang. Dah kat pukul 6 dah. Alhamdulillah baru lepas kelas dengan Dr. Azizan. Sedang memaksa diri untuk buat live setiap hari. Okey, topik dia seperti yang tajuk dia hari ni saya nak share pasal senarai semak checklist anak-anak nak masuk sekolah. Mungkin kalau sebelah Johor ke Kedah hari ni anak-anak masuk sekolah kan. Macam saya kat Melaka, hari ni baru anak-anak masuk sekolah. Hari ni pula, esok baru anak-anak masuk sekolah. Anak saya ada darjah 3 dan darjah 5. Akan masuk sekolah tahun ni hari esok. Minggu lepas anak saya darjah 1 seorang dah masuk dah kan. So yang tu dah settle lah. Okay. So nak share lah apa yang kita mak-mak ni perlu buat. Maklumlah mak-mak pun ada yang kerja kan. Sibuk kan. Nak fikir kadang takut terlepas apa-apa info persiapan anak. Okay. First of all, mula make sure malam ni baju ke mungkin dah ada ibu yang dah tak sabar nak bagi anak masuk sekolah. Minggu lepas lagi dah siap iron kan. Baju seluar semua dah siap iron. Jadi first baju anak, pakaian anak dah cukup lah. Kalau lelaki tu cari dia punya tie. Dah cukup ke tie dia dah ada ke. Dah berapa lama kan hilang tie ke kan. Tak tahu mana letak. Bagi pakai tie. Dah siap pasangkan baju seluar dengan tie. Kalau perempuan tu tudung, takkan tinggal tudung kan. Tudung, anak tudung mana? Dah siap dah anak tudung. Biasa anak tudung hilang pagi-pagi kan. Kalau yang anak dara dah besar tu, kain dalam mana? Benda tu penting. Jangan bagi anak kita pakai pakaian jarang-jarang kan. Lagi apa? Itu yang basic lah. Dah siap iron, dah letak setempat semua. So macam saya keluar lebih awal sebelum anak saya keluar. Sebab anak saya siap, saya dah keluar dulu sebab sekolah saya jauh. Jadi kita dah standby kat mana-mana. Anak dah tahu kat mana nak ambil baju. Kita dah letak sangkut. Kat sini baju abang, kat sini baju adik. Nanti ambil kat sini. Kalau anak saya sekolah rendah, spender pun dah siap letak. Dah letak siap-siap sangkut sekali dengan hanger. So dia ambil tu, dia terus ambil semua sekali. Macam tali pinggang anak saya tak pakai lah. Okay. Lepas tu dah cukup. Okay, baju seluar tie dah ada dengan spender sekali dah ada. Okay, kalau nak pakai songkok, letak songkok sekali. Lepas tu make sure sebelum malam tu dah check lah beg dia orang, buku semua dah cukup ke. Cikgu dah bagi jadual awal kan. Boleh check lah anak-anak macam anak besar sikit darjah 5 darjah 3 tu pandai tengok jadual kan. Tengoklah kalau macam darjah 1 tu kita tengok dulu kan. Tapi darjah 1 masih minggu transisi. Ya tak ada masalah lah, dia tak ikut jadual mana kan. Kalau anak yang dah besar tu dia dah pandai tengok jadual. Dan make sure kalau cikgu kan, buku teks anak make sure semua dah balut dah tulis nama, dah balut. Jangan baru sibuk nak balut-balut dulu kan. Sekarang memang mudah. Sekarang kalau nak balut kita beli plastik kan. Gulung-gulung tu kita balut, letak selotip sebagai itu macam leceh. Tahun ni semua saya beli buku yang sarung dia. Kebetulan biasa sebelum ni yang macam nak lipat kan, kita sarung lepas tu kat ujung tu kan lipat kan. Kadang selotip dia tak ada kat situ. Sebelum ni kena selotip sendiri. Tapi sekarang memang mudah lah sekarang. Beli pembalut buku yang kita buka je stiker dia tu kan, yang selapis tu lekat. Memang mudah. Siap-siap tulis nama je. Betul, buku tulis anak pun dah make sure dah tulis nama siap-siap. Kita mudahkan cikgu lah kan. Tak ada nanti kalau macam anak yang ada satu tu tak pandai tulis nama lagi, nanti cikgu pula yang tulis nama. Satu kerja pula cikgu. Kalau kelas tu 2-3 orang tak apa. Kalau sekali dalam satu kelas tu ada 40 orang murid, daripada cikgu tu happy-happy nak mengajar jadi marah. Pengalaman ke? Okay, next apa lagi? Kasut sekolah. Kalau kasut sekolah tu biasa saya dah susun siap-siap dekat depan pintu. Make sure datang dengan stokin sekali. Kan stokin pula hilang mana. Besok pagi pun nak cari. Sebab saya keluar dulu. Nanti kan suami saya akan tolong backup uruskan anak-anak, buat hantar pergi sekolah semua. Jadi kalau tak ada stokin tak ada apa, mula kan ada lah yang naik angin pagi buta kan. Jadi kita cari siap-siap kasut, letak stokin anak kat depan. Lepas tu beritahu anak lah. Kasut adik, ni stokin adik, pakai yang ni. Kadang anak saya panggil baru seminggu sekolah, minggu lepas yang darjah 1 tu. Lepas ambil rumah pengasuh, dia kan masuk kereta bawa letak kasut kan. Dalam kereta dengan beg semua. Lepas tu bila kita sampai kat sekolah, kat rumah, dia nonong je masuk rumah kan. Dia tinggal dia punya beg, dia tinggal dia punya kasut. Kadang kita cakap dengan dia, adik jangan lupa ambil adik punya kasut. Lepas sudah tak ambil. Besok pagi sampai sekolah ada kasut dia pula dalam tu. Tapi Alhamdulillah rezeki dia tahun ni ada 3 pasang kasut. Tak beli pun, semua orang bagi. Jadi
Bila tinggal satu dia boleh ambil yang lain. Nah, itu kat situ masalahnya. Kalau anak-anak yang sebelum ni, kalau tinggal memang tinggal lah. Dulu-dulu saya yang uruskan anak-anak, hantar semua kan. Sekarang ayah dia. Jadi semua dah kena get ready kat rumah. Okay, pakaian nak settle, buku anak, buku teks semua settle, kasut sekolah, ada stokin semua. Lepas tu kalau kapak alat tulis, check lah pensel buat anak. Dah lama tak buka kan. Mungkin ada parents yang dah beli baru banyak. Ada parents mungkin tak mampu, dia tak beli, tak ganti baru, ambil lama. Just kita check lah cukup tak, pembaris dia ada tak, eraser dia ada tak, pensel dia ada tak, colour dia ada tak. Colour pun kalau tak beli yang baru, kumpul lah yang budak kan. Bukan nak dapat tahan lama, kalau sekotak tu kadang hilang. Jadi kita kumpul-kumpul lah yang mana letak satu tempat dalam satu pencil case kan, pencil colour dia. Bagi asas siap-siap lah, senang dia nak guna kan. Supaya dia ada rasa dia punya dan dia pandai jaga barang dia kan. Make sure ada barang khas untuk dia orang punya lah, tak ada share-share. Kalau share kan, ini hilang, bubuk-bubuk dia bergaduh. Tahulah, saya macam saya semua anak jantan. Memang saya bawa tak campur. Kadang saja dia, si abang ambil barang adik, lepas tu tiba-tiba mengaku dia punya. Sebab dia suka kelik-kelik. Kalau jangan letak sepah, pantang tak sepah je ambil, letak dalam pencil box dia. Itu buat marah dia mak ni. Okay, lagi dah siap tulis. Lepas tu kena beritahu lah anak, esok dah sekolah, kena tidur awal. Kalau macam sebelum ni cuti, tidur lambat. Anak saya punya perangai kadang pukul 12, pukul 2, kadang kita dah tidur dulu, kita penat kan. Kadang kita cakap tidur, tapi dia menyembang dalam bilik kan. Kadang kita jaga, paksa lagi tidur, tutup lampu semua kan. Tutup lampu takut pula kan. Itulah, so sekarang kita beritahu dari awal lah, esok sekolah mesti tidur awal. Pukul 10, 11 sudah tidur. Tak tahulah Malanggang macam mana budak-budak ni nak tidur ke tak kan. Lagi malam tu sebelum tidur bacalah ilmu sesama kan. Lepas tu kita sebagai mak, macam saya sebab saya kerja kan, saya nak ke sekolah pun dalam 40 ke 45 minit juga, jauh juga sekolah saya dekat Bandar Melaka. Jadi saya dah kena plan lah nak masak apa esok untuk sarapan anak, untuk bawa bekal kan. Dah kena get ready dah, bahan-bahan macam hari ni dah siap lah, bawang mesin ke kan, dah siap bawang, dah mesin siap-siap. Esok lebur je dalam kuali. Kan malam-malam contoh kalau nak goreng mi pun dah siap-siap basuh malam ni. Sayur-sayur yang nak goreng mi pun dah siap basuh. Dia peti tak dalam bekal tertutup kan. Esok lebur je dalam kuali. Tak ambil masa yang lama lah. Jadi maknanya kita bangun dalam pukul 4:30 tu pun sempat masak, sempat siap diri kita. Yang penting kalau dulu susu perangai pagi nak pergi sekolah, pagi tu baru nak iron baju kan. Tahun ni kita buat perubahan sikit. Hari ni esok nak pergi sekolah, malam ni dah siap dah semua baju. So dia mempercepatkan proses kita untuk bergerak keluar besok kan. Macam sekolah saya jauh, dan subuh pun lambat sikit kan. Jadi subuh pun dah 6 lebih macam tu. Saya akan keluar daripada rumah dulu. Saya akan singgah solat kat mana-mana, dekat Petronas ke dekat Shell kan. Shell tak buka, ada satu Petronas tu buka, surau dia buka, Tanas dia buka. Saya singgah kat situ lah. Kita dah ambil wuduk kat situ, solat-solat situ baru kita gerak ke sekolah. So sampai pun dalam sebelum pukul 7 lah. Masa sebab minggu lepas kebetulan saya bertugas kan. Minggu ni tak bertugas, mungkin saya boleh solat dulu lah kat rumah. Solat dulu kat rumah baru gerak. Yang penting apa-apa keperluan diri mak pun dah siap dulu. Lepas tu lagi apa, lepas tu dah masak-masak tu dah siap lah bekal anak semua. Air anak dah siap. Maknanya sebelum keluar tu memang saya dah letak dekat pintu. Ni bekal adik. Kadang takut abah dia tertukar. Minggu lepas kan anak-anak yang besar tak sekolah lagi kan. Bekal nak bawa pergi pengasuh dengan bekal nak bawa pergi sekolah kan ditukar kan. Pasal label kat situ, letak kertas stiker note tu. Ini Hafiz punya. Ni nak bawa rumah mama pengasuh. Jadi macam tu lah. Lepas tu walaupun anak bawa bekal, abah dia orang tetap bagi duit belanja lah. Kadang budak kan, kadang nak belanja, kadang balik sekolah tu depan sekolah tu ada kedai. Dia orang dia budak, dia tengok kawan-kawan beli, nak beli juga. Samalah zaman kita kanak-kanak kan. Macam saya dulu zaman sekolah, depan sekolah saya pun ada kedai. Beli aiskrim lah, nak beli gula-gula kan. Maknanya kita dulu pun ada keinginan kan nak belanja. Anak pun macam tu, bekalkan sikit lah duit dia untuk beli apa-apa. Kadang dekat kantin pun dia nak beli juga, tengok kawan-kawan beli kan, walaupun dia dah bawa bekal. Okay, lagi sekarang kan keadaan pandemik kan.
Lepas tu wajib pakai mask kan. Macam dulu saya bagi anak saya sanitizer juga, sekarang tak bagi. Sebab kat sekolah dah ada. Jadi mask tu pakai mask. Make sure pakai mask yang kanak-kanak punya lah. Kalau kanak-kanak, kalau remaja tu besar lah. Sebab minggu lepas abah dia tak jumpa mask tu kat mana. Saya letak dalam kereta lah, kereta lagi satu. So abahnya tak jumpa, tak ada nak menanya mak punya kan. Jadi dia pakaikan anak tu dengan mask dewasa. Anak saya ni kecil molek orangnya. Kalau pakai dewasa ni nampak sangat gedabak ni kan. Kesian kat anak. Jadi make sure mask pun dah ready. Mask untuk anak pakai besok dah ada. Dah letak kat pintu supaya tak lupa. Nak lagi senang, terus sumbat dalam beg anak kat celah kat tepi kan. So besok dia anak pakai senang kan. Lagi sarapan dulu kat rumah. Saya memang kebiasaannya, anak memang saya akan bagi sarapan dulu kat rumah. Tak kisahlah sarapan apa, biskut cicah air teh ke, cicah air Milo ke, roti ke, janji anak kena makan dulu kat rumah. Itu saya punya cara saya daripada dulu lah. Saya memang biar saya lambat pergi sekolah, janji anak saya makan dulu. Sebelum ni tahun lepas baru anak saya sekolah dekat sini. Masa anak saya yang first dah jam 4, darjah 2, 2 orang tu baru saya pindah dekat dengan rumah, pindahkan dia orang sekolah dekat dengan rumah. Maknanya pengasuh yang tolong, anak pengasuh tolong hantar, ambil semua kan. Kalau tahun sebelum tu 3 tahun saya yang uruskan. Maknanya saya yang pagi uruskan dia orang, bawa pergi sekolah dekat dengan sekolah saya dalam 40 minit kan. Masa setahun tu memang penat lah. Sebab 3 orang saya uruskan. Masa tu darjah 3, darjah 1 dengan tadika. Semua saya uruskan. Dia orang sekolah agama, bayangkanlah saya gerak pun dah pagi. Di sekolah agama semua nak tunggu sampai pukul 6.30 petang. Nak sampai rumah tu singgah dulu sembahyang maghrib. Lepas tu nak pergi makan dulu. Dah makan sampai rumah dah pukul 8-9 macam tu. Baru jumpa masa si bongsu tu baru 2 tahun. Masa sedih sangat sampai saya pindah rumah tau. Saya pindah rumah dekat dengan sekolah lah kononnya, tapi tak sesuai juga. Tak sesuai juga. Bila pindah tempat baru, kita dah tak biasa duduk rumah baru kan. Bertahan 2 minggu je masa tu. Memang nak kena duduk sini sebab menyewa dulu rumah taman. Saya sekarang duduk rumah kampung. Jadi macam dah biasa duduk rumah kampung kan. Jadi macam tak selesa pula bila duduk rumah taman. Dia terpaksa pindah balik sini. Lagi macam jauh jugalah suami nak pergi kerja. Masa tu macam isu lah. Buatkan kita orang duduk 2 minggu je menyewa. Lepas tu lalas kita balik juga ke sini. Tahun 2019. Jadi anak-anak masa tu pun kalau saya masuk meeting sekali. Masa tu level stress memang tahulah anak dia lelaki semua. Ya Allah, kat tengah hari tu dia orang dah macam PL dia buat kan. Bergaduh. Sana usik abang, sana usik. Saya memang tahun tu memang struggle lah. Memang struggle. Even dalam kereta pun struggle. Kadang dah sampai sekolah pun struggle juga. Memang marah je kerjanya. Sampai sekarang pun perangai tak seronok lagi. Jadi daripada setahun yang struggle tu lah buat saya akhirnya decide terpaksa juga pindahkan anak saya dekat sini. Dan alhamdulillah rezeki sekarang dapat pengasuh pun dekat, uruskan anak saya. Suami pun macam tahun lepas ada lagi saya bawa seorang tadika Jaim, follow saya tahun lepas seorang tu tak susah sangat jaga dia sebab dah seorang, tak ada nak gaduh-gaduh. Janji bagi dia nak handphone je, nak main game kan. Tapi kesian kat dia lah masa kita meeting, terpaksa masuk meeting, program koku pun dia kena masuk. Ni lah dia baru 6 tahun kan. Waktu tu masa dia tidur kan. Kita sedih lah juga. Tapi alhamdulillah tahun ni memang setelah berapa tahun yang struggle, 3 tahun jugalah saya menguruskan anak sekolah kat luar. Sendiri dia jauh kan. Pagi tu suami tolong lah. Sampai malam kan. Alhamdulillah tahun ni memang semudah sangat. Tahun ni saya seorang je sekolah. Anak-anak pun semua suami urus. Maknanya yelah keperluan anak, baju-baju saya urus lah, masak, makan, minum semua. Maknanya pagi tu kalau saya keluar, macam contoh minggu lepas saya bertugas, saya datang awal kan. Belum pukul 6 ni saya dah keluar. Maknanya makanan anak pun dah siap, pakaian anak dah siap. Jadi suami saya yang uruskan, hantar sekolah semua, urusan suruh mandi semua, makan pagi semua. Suami saya uruskan. Memang rezeki alhamdulillah. Mungkin setelah beberapa tahun struggle, Allah bagi yang lebih baik tahun ni kan. Sebab sarapan macam walaupun dulu saya uruskan anak-anak memang makan
wajib bagi saya. Kalau kat rumah tu, kalau saya buat air, jangan biskut pun tak apa, roti ke tak kisah, janji. Awak mesti makan. Nak pergi sekolah mesti makan. Lepas tu, kalau tak sempat sangat korang cak hari tu lambat masuk kereta, tak apa. Mama singgah Petronas ke Shell ke beli roti. Makan dalam kereta. Beli roti, beli sekotak air Milo, makan dalam kereta. Jarang sangatlah saya bagi anak saya tak makan. Inilah kesian kan. Lepas tu lagi apa? Jangan lupa bekalkan suplemen untuk anak. Yelah, masa fasa pandemik ni kan, anything can happen. Kita mohon doa pada Allah untuk lindungi anak kita. Dalam masa sama, kita usahalah juga. Vitamin C ni bantu untuk tingkatkan imun badan. Tapi untuk anak-anak tak adalah. So, tak adalah anak saya makan. Ada orang, dia patah 2 bagi anak makan. Tapi saya, sustain release ni, dia 1 biji 500mg kan. Dia sebenarnya tak adalah bahaya. Kalau macam saya, vitamin C, dia tak boleh tersimpan dalam badan. Jadi dia akan terkeluar melalui urin. Dia tak disimpan dan dia akan, kalau berlebihan dia akan keluar pada urin. Tapi istimewanya sustain release ni, maknanya dia tertahan-tahan dia keluar. 500mg dia macam contoh satu biji tu berlapis-lapis. Setiap 1 jam satu lapis keluar, satu lapis dia ada 5 lapis. Setiap satu lapis ada 100mg. Keluar satu lapis, masuk darah. Waktu lagi lepas sejam satu lapis lagi keluar 100mg. Lapisan ketiga 100mg. Lapisan keempat 100mg. Lapisan kelima 100mg. Ada 500mg sekali keluar. Masuk dalam darah kita. Maknanya tiada pembaziran di situ. Vitamin C tu dikeluarkan sikit-sikit mengikut keperluan badan. Sebab vitamin C tak ada duduk disimpan oleh badan kan. Dia masuk dalam darah kita, guna. Lepas tu dia masuk dalam darah kita, guna. Dia tak ada macam brand lain. Tak tahu brand lain kan, mungkin segedebuk masuk 500mg ke 1000mg. Di mana nak serap? Dia akan terus terkeluar daripada masuk urin kita, macam membazir. Pembaziran berlaku di situ. Jadi ada orang dia akan patahkan. Sebab kalau anak boleh telan, kita bagilah telan. Macam ada budak-budak sekolah tak pandai telan kan, patah 2 bagi. Bila bagi patah 2 tu, sayang kat situ dia dah patah. Dia dah patahkan sistem sustain release ni. Sistem sustain release akan dia punya sistem patah. Maknanya dah tak boleh apply kat situ. Dia segedebuk 500mg masuk dalam badan. Lepas tu buang dalam urin. Serap badan, ambil apa yang perlu je. Lepas tu yang lain buang kat urin. Kat situ macam membazir. Walaupun sebiji tu dalam 50 sen macam tu lah. Satu botol ni harga retail dia RM97.50. Ada 180 biji. Tahan untuk 6 bulan. Kalau ambil 1 biji sehari je. Kalau ada setengah orang ada masalah kulit ke apa, boleh ambil 2 biji. Atau imun badan rendah, sesama, kerak sesama. Memang ada customer saya, dia kata dia kalau masa dia pergi umrah, dia akan makan vitamin C. Dia kata sebab dia kata kalau kat Mekah tu kadang cepat panas kan. Kalau dia kata sesama, rasa nak demam kan, dia kata dia dengan izin Allah lah, dia ambil 2 biji vitamin C. Penyembuhan macam kalau demam ke semua tu cepat, dia kata. Lepas tu kalau macam siapa anak-anak yang macam memang mudah senang kena penyakit berjangkit ke, macam badan lemah ke, imun tak kuat lah kan, kita boleh bagi vitamin C ni untuk dia. Last sekali, apa yang penting, titipkan doa untuk anak. Yalah, walaupun apa pun usaha kita kan, kita boleh buat macam-macam usaha kan, tapi semuanya dengan izin Allah. Jadi jangan lupa tinggalkan doa pada anak. Doa antara doanya yang selalu Ustaz Asma Arun share lah, yang saya selalu tengok. Ustaz Asma Arun bukan share sekali, banyak kali dia share pasal orang-orang yang bukan testimoni, macam certain orang yang share dengan dia. Bila dia berceramah, dia ajak orang share surah ni. Dan surah ni ayat daripada surah Al-Ghafir, ayat 44. Dia share dengan orang-orang yang mendengar ceramah dia pun amalkan. Bila amalkan, memang ada nampaklah perubahannya. Sebab dia punya surah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Maknanya aku serahkan segala urusanku pada Allah, Allah yang Maha melihat hamba-Nya kan. Lebih kurang macam itulah makna dia.
Jadi maknanya kita serahkan segalanya pada Allah untuk jaga anak kita, untuk urus semua urusan dunia ke, even kalau ada masalah rumah tangga ke, masalah kewangan ke apa, bukan masalah anak je lah. Apa-apalah yang kita hadapi dalam hidup kita dengan ujian yang Allah bagi kat kita, baca zikir wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Surah Al-Ghafir ayat 44. Jadi daripada situ maknanya kita hantar anak kita sekolah, kita juga serahkan pada Allah untuk jaga anak kita, pelihara anak kita daripada bahaya, wabak penyakit kan. Kita serahkan semua sebab kita insan hamba Allah yang biasa, kita tak mampu nak buat apa-apa kan, walau makan vitamin ke, macam-macam usaha kita buat kan, tapi kita tak mampu nak jamin anak kita selamat ke tak. Itu kita doa lah. Apa-apa pun kita orang Islam, senjata kita adalah doa. Okey, tak ada apa dah nak cakap rasanya. Itu saja. Kalau nak Shaklee, roja-roja saya sekarang bulan ni kita ada set bestseller. Set bestseller tak ada kat sini. Ada ESP ni untuk tenaga. Kalau ibu-ibu penat urus anak, masak, urus sekolah anak, iron baju semua, lepas tu dalam masa sama bekerja, saya memang highly recommended this one, ESP. ESP sebagai sumber tenaga segera. Maknanya kalau badan keletihan, kita boleh ambil ESP ni. ESP ni bersama bantu untuk kesihatan kulit yang lebih baik, lebih anjal. Tetap ambil dengan vitamin C, tingkatkan imun badan. Tu ada lagi omega. Dan satu set ni ada omega untuk kolesterol, singkirkan kolesterol, osteometri untuk kalsium sebagai sumber kalsium untuk tulang, dan vitamin B untuk pengalihan darah, anti stres. Okey, itu saja. Nak tengok vitamin C macam mana? Vitamin C saiz tu macam ni. Ni saiz vitamin C. Kalau anak boleh telan, bolehlah makan. Saya memang makan dengan suami. Ni satu biji ni 500 mg. Tak banyak lah tinggal. Okey, itu saja sharing hari ini. Moga bermanfaat. Doakan segala urusan kita dan anak-anak dipermudahkan. Dan mohon anak-anak kita dipelihara oleh Allah Ta'ala. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Amin. Okey. Bye. Assalamualaikum.